Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita di Sensei Classroom bersama dengan Cikgu Faiz. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita iaitu Sejarah Tahun 5 Unit 4 Bahagian 3. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah 7.1.4 menyatakan kesan penjajahan terhadap pentadbiran dan sosioekonomi. Kita tengok yang pertama iaitu kesan penjajahan terhadap pentadbiran. Yang pertama, wujudnya negeri-negeri selat pada tahun 1826. Negeri-negeri selat terbagi pada tiga iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Negeri-negeri selat ini merupakan tanah jajahan mahkota yang ditadbir oleh Gubernur. Okey. Apakah tanah jajahan mahkota? Tanah jajahan mahkota ialah negeri yang diperintah secara langsung oleh kerajaan British. Kita tengok yang kedua. Wujudnya negeri-negeri Melayu bersekutu iaitu pada tahun 1896. Negeri-negeri Melayu bersekutu terdiri daripada negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Negeri ini ditadbir oleh residen British yang dilantik oleh kerajaan British sendiri. Okey, kita tengok yang ketiga. Wujudnya negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pada tahun 1909. Negeri-negeri ini terdiri daripada Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu dan Johor. Okey, perbezaan dia ialah penasihat British dilantik bagi menasihat sebagai penasihat kepada Sultan untuk pentadbiran negeri ataupun negara. Seterusnya kita pergi kepada tajuk yang kedua iaitu kita tengok kepada kesan penjajahan terhadap ekonomi. British memperkenalkan beberapa perubahan yang baru di tanah Melayu. Apakah tujuan mereka? Okey, kita tengok tujuan mereka. Untuk apa membuat perubahan semua ni? Kita tengok mereka membuat perubahan yang baru ni untuk mengeksploitasi kekayaan hasil bumi dan sumber alam yang terdapat di tanah Melayu. Apakah maksud eksploitasi? Kita tengok. Eksploitasi bermakna mengambil kesempatan terhadap sesuatu untuk keuntungan sendiri. Maknanya dia mengaut segala keuntungan dan kekayaan hasil bumi yang berada di tanah Melayu menjadi hak mereka dan kepentingan kepada mereka lah. Okey, kita tengok kesan kepada ekonomi. Yang pertama ialah perkembangan industri perlombongan. Yang kedua, perkembangan pertanian komersial. Yang ketiga, perkembangan penanaman getah. Dan yang keempat ialah sistem perbankan moden. Okey, kita tengok poin yang pertama iaitu perkembangan industri perlombongan. Perlombongan ada banyak di tanah Melayu iaitu yang pertama emas, biji timah dan biji besi. Yang kedua, pertanian komersial. Ada kelapa sawit, ada getah, tebu, lada hitam dan macam-macam lagi. Okey, itulah keuntungan yang mereka kaut di negara kita. Okey, bagi yang ketiga, kita tengok kesan terhadap sosial. Kita akan gunakan bubble map. Kesan sosial cikgu akan nyatakan 5. Itu yang pertama ialah pembentukan masyarakat majmuk. Yang kedua ialah perkembangan bandar-bandar baharu. Yang ketiga, perkembangan sistem pendidikan. Kesan yang keempat, kita tengok dari segi perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan. Dan yang terakhir, kita tengok kesan ialah perkembangan perkhidmatan kesihatan. Okey, kita pergi yang pertama dulu. Kemasukan
tenaga-tenaga kerja dari negara-negara seperti China dan India telah mewujudkan masyarakat yang majmuk. Perkembangan bandar baru seperti Kuala Lumpur, Bandar Ipoh, Miri, Sandakan dan Tawau. Yang ketiga, kita tengok perkembangan sistem pendidikan. Wujudnya sistem pendidikan vernakular. Sekolah Inggeris diwujudkan di kawasan Pekan dan Bandar. Yang ketiga, kita tengok maktab diperkenalkan bagi mewujudkan golongan pendidik. Okey, seterusnya ialah dari perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan. Jalan kereta api dan jalan raya dibina. Sistem pos, telegraf dan telefon diwujudkan. Bagi perkhidmatan kesihatan, pembukaan hospital dan farmasi di tanah Melayu. Sebagai kesimpulan, kita hendaklah mengetahui tentang kepentingan dan kesan penjajahan terhadap negara kita, iaitu kita dapat membolehkan kita memahami dan menghargai kedaulatan negara kita, dan seterusnya mempunyai perasaan cinta akan negara. Jadi sampai di situ saja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.